Dari kumpulan Konoha akan membentangkan tentang kajian perbandingan dua negara, iaitu negara Korea Selatan Republic of Korea dan negara Taiwan Republic of China. Kami memilih tajuk dua negara ini atas sebab perbandingan cara pentadbiran dua negara ini. Saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Najib bin Muhammad Yassin. Nombor metrik 259636. Saya akan membentangkan tentang pendahuluan. Korea Selatan ialah Korea atau nama rasminya Republik Korea. Bandaraya terbesar ialah Seoul. Selepas perang, ekonomi Korea Selatan berkembang pesat. Dia menjadi sebuah negara republik berpresiden. Manakala Taiwan, Republic of China atau dikenali sebagai Taiwan, bandaraya terbesarnya ialah Taipei. Selepas peperangan, ekonomi Taiwan berkembang pesat, sebuah negara republik semi-presiden. Sosioekonomi, kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam bidang ekonomi meliputi faktor-faktor ekonomi dan kemasyarakatan. Sosioekonomi Korea Selatan setelah bebas dari perang pada tahun 1950 hingga 1953 dengan Korea Utara, Korea Selatan telah menjadi sebuah negara berteknologi tinggi dan maju. Korea Selatan mengamalkan ekonomi pasaran yang berada di kedudukan ke-14 dari segi nominal KDNK dan ke-12 dari segi pariti daya beli di dunia. Oleh itu, ia layak menjadi ekonomi utama G20. Ekonomi Korea Selatan amat bergantung pada perdagangan antarabangsa dan pada tahun 2010, Korea Selatan merupakan pengeksport ke-6 terbesar dan pengimport ke-10 terbesar dunia. Industri seni kreatif Korea Selatan juga tidak boleh dipandang rendah kerana telah meletup sehingga mendapat perhatian masyarakat dunia. Bayangan ketika ini kumpulan K-pop Korea iaitu Blackpink dan BTS dengan menguasai carta-carta muzik di seluruh dunia. Bahkan K-drama, K-film yang suatu ketika dahulu tidak diberi perhatian pada mulanya menjadi kegemaran penonton dengan jalan cerita yang menarik. Kesemua ini telah memberikan keuntungan yang begitu banyak apabila BTS menyumbang hampir 4.65 bilion dolar Amerika keluaran dalam negara kasar KDNK Korea Selatan. Assalamualaikum, saya Nik Muhammad Ruzaiman bin Nikmat, nombor metrik 259641. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan sosioekonomi Taiwan. Ekonomi Taiwan sebelum abad ke-20 hampir keseluruhannya melalui pertanian. Hubungan perdagangan juga banyak bergantung kepada Republik Rakyat Cina RRC. Semasa penjajahan Jepun pada 1895 sehingga 1945, industri mula berkembang apabila Jepun membina sebahagian besar infrastruktur yang membantu mengembangkan ekonomi Taiwan dengan pesat. Misalnya, jalan kereta api yang menghubungkan utara dan selatan Taiwan. Republic of China ROC yang moden mempunyai ekonomi kapitalis yang dinamik dengan kurang pembabitan kerajaan dalam pelaburan dan perdagangan asing. Di samping itu, beberapa bank dan syarikat awam milik Republik juga telah diswastakan. Disebabkan kerajaan RRC membantah ROC mempunyai hubungan rasmi dengan mana-mana lain, ROC seringkali menyertai Badan Ekonomi Dunia di bawah nama yang agak pelik seperti Wilayah Kastam Perasingan Taiwan, Pengu Kinmen dan Matsu
di bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia dan China Taipei di bawah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Selain itu, minuman Taiwan juga telah berjaya dikenali di seluruh dunia. Beberapa minuman terkenal termasuk boba, teh keju, teh buih dan teh susu adalah minuman Taiwan yang popular di Malaysia, Eropah, Kanada dan Amerika Syarikat. Bagi persatuan antarabangsa pula, bagi Korea Selatan, iaitu hubungan luar negara Korea Selatan, negara tersebut mengekalkan hubungan diplomatik dengan lebih daripada 188 buah negara. Negara ini juga telah menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 1991 bersamaan dengan Korea Utara. Bagi Taiwan, seperti hari ini, Republik China terus dikenali oleh 25 negara. Kebanyakannya negara-negara kecil di Amerika Selatan dan Afrika dan pemerintah Vatikan di Rom. Republik Rakyat China telah menerapkan kebijakan yang untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang mengiktiraf Republik China dan memaksa mereka untuk mengeluarkan pernyataan yang menyokong tuntutan mereka terhadap Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Rashidah binti Rahim, nombor matrik 259658. Saya sambung pembentangan ni berkaitan dengan sistem pentadbiran. Korea Selatan merupakan sebuah negara yang juga mengamalkan pentadbiran secara demokrasi berperlembagaan seperti di Malaysia, di mana Korea Selatan turut dipanggil sebagai Republik ke-6 Korea Selatan. Di negara ini, pemerintahannya dibahagi kepada 3 cabang, iaitu eksekutif, kehakiman dan perundangan. Okey, bagi negara Taiwan pula, Republik China mempunyai sistem politik yang berbeza dengan sistem politik di China, di mana dia menggunakan prinsip demokrasi dan liberalisme yang biasa digunakan oleh negara-negara barat. Okay, seterusnya kita tengok negara Taiwan. Negara Taiwan merupakan Republik China yang mempunyai sistem politik yang berbeza dengan sistem politik di China, yang mana dia menggunakan prinsip demokrasi dan liberalisme yang digunakan oleh negara-negara barat. Okey, kita tengok pula kajian mengenai cara pemerintahan Korea Selatan dalam membenteras COVID-19. Korea Selatan merupakan sebuah negara yang mempunyai kadar penularan COVID-19 yang paling rendah di dunia, di mana pada awal wabak ini tersebar di Asia Timur, negara ini menghadapi kadar penularan yang sangat pesat, yang mana mencapai lebih 800 kes sehari pada akhir Februari tahun 2020. Korea Selatan dengan pantas mengawal virus ini daripada merebak. Pada Mei 2020, pembawa virus COVID-19 dikesan di kelab malam di Seoul. Petugas kesihatan segera menghantar pasukan khas yang terdiri dari ahli epidemiologi, pakar pengkalan data dan petugas makmal bagi menangani COVID-19 ini. Okey, seterusnya adalah perbandingan Korea Selatan dan Taiwan. Korea Selatan ialah sebuah negara demokrasi berperlembagaan mengikut perlembagaan sekarang. Republik Korea ada kalanya dipanggil Republik ke-6 Korea Selatan, seperti di negara demokrasi yang lain yang mengamalkan pemerintahan yang terbahagi kepada 3 cabang, iaitu eksekutif, kehakiman dan perundangan. Cabang eksekutif dan perundangan tertumpu pada peringkat kebangsaan, namun terdapat juga kementerian eksekutif yang juga melaksanakan fungsi kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan pula adalah separa berautonomi dan mempunyai badan eksekutif dan perundangan yang tersendiri. Cabang kehakiman dikendalikan di kedua-dua peringkat kebangsaan dan tempatan. Bagi negara Taiwan pula,
bagi Republik China, negara ini mempunyai sistem politik yang berbeza dengan sistem politik di China dengan menggunakan prinsip demokrasi dan liberalisme yang biasa digunakan di negara-negara barat. Ketua Pemerintah Republik China adalah Presiden yang dipilih untuk penggal 4 tahun dengan tiket bersama naib Presiden. Presiden mempunyai kuasa ke atas 4 caban ataupun dikenali sebagai Yuan, iaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman dan juga Yuan Penyeliaan. Presiden melantik anggota eksekutif Yuan sebagai anggota kabinetnya, termasuk Perdana Menteri yang bertanggungjawab untuk kawalan polis dan perintah. Pada kajian kes dapat disimpulkan terdapat 4 kesimpulan dapat dihuraikan. Pertama, kesimpulan pengurusan strategik dapat difahami sebagai satu proses yang digunakan bagi setiap organisasi. Yang kedua, pengurusan ini juga menunjukkan betapa pentingnya kepada sebuah organisasi yang bermatlamat dan mempunyai hala tuju yang tinggi. Yang ketiga, bagi mencapai objektif sebuah organisasi sangat memerlukan kaedah perancangan yang rapi dan terperinci. Yang keempat, namun sebuah organisasi itu tidak dapat dikatakan cemerlang sekiranya tidak suatu sistem pengurusan yang sistematik, kerana sebuah organisasi itu juga ketara dilihat sebagai organisasi yang teguh dan mempunyai pertahanan lama kerana mempunyai kredibiliti yang tinggi dalam aspek budaya kerja yang produktif, pencanaan idea yang kreatif serta menangani permasalahan dengan konstruktif semasa menjalankan pengurusan strategi. Sekian, terima kasih.